Ni ulama-ulama punya kaji lah, ya. Ini bukan hadis tak sebut pun macam tu. Ulama kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin musabbibul asbab wa mu'tiqir riqab. Ar-Rahman Ar-Rahim Rahimul Mu'minin wa Munzilul Kitab Malik Yawmiddin mulkuhu la yufna wa huwa as-sari'ul hisab. Iyyaka na'budu ibadatan mutawakkilan ala rabbil arbab. Allahumma salli wa sallim wa barik 'abdika wa rasulika an-nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. A'udzu billahil qawi minasyaitonir ghawwi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral huddar, kita awali dengan risalatut tauhid muka surat 33, yakni lanjutan pada sifat mustahil. Wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifah, yakni di antara yang mustahil pada Allah Ta'ala itu 20 sifat yang telah pun kita lalui beberapa sifat. Pada sifat awal al-adamu wal hudus aturul adam wal mumasalatu lil hawadithi bi an yakuna jizman dirman ay ta'khudhu dhatuhu al-aliyah qadran min al-faragh aw yakunu aradan yaqulu bil jirmi. Dan masuklah kita kepada yakni yang ke-19, jahil, yakni Allah bersifat dengan jahil, mustahil, ya. Yakni sifat yang mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya iaitu sifat jahil. Boleh, ya? Kita nak faham. Jadi insya-Allah semoga kita ambil faham betul-betul dan tidak sampai kita menyekutukan Allah dengan sesuatu. Di antara yang mustahil ke atas Allah, yakni jahlun, artinya tiada mengetahui. Seperti dikatakan Tuhan tiada mempunyai pengetahuan sama sekali, atau seumpamanya iaitu syak, dhan dan waham pada barang yang diketahui daripada yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Ya, ini antara firqah yang mengatakan bahawa Allah tidak mengetahui pada setengah-setengah perkara. Ya, antaranya faham Mu'tazilah mengatakan bahawa macam kita nak mari malam ni, kita hadir dalam masjid kita malam ni, Allah tak tahu. Jadi malaikat nanti pergi habaq. Ada malaikat nanti mai ikut turun. Malaikat diperhati kita, tengok kita, dan malaikat itulah nanti pergi habaq ke Allah. Kata dalam masjid kita ni ada kuliah, ada sekian-sekian ramai orang, duk cara apa, baru Tuhan tahu. Ini faham Mu'tazilah, ya. Maka tu musannif masukkan juga bab ni. Maka itu kita kena maklum bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya, mengetahui secara hakikinya pada perkara yang belum dijadikan, sama ada pada perkara yang wajib, yakni zat Allah SWT sendiri, pada perkara yang mustahil, sebarang syarikul bari, apa-apa juga yang merupakan penyengutuan kepada Allah, termasuk juga yang harus, artinya seluruh mumkinat. Kita ni makhluk alam langit bumi ini adalah mumkinat, makhluk Allah di mana Allah mengetahui, ya. Tidak ada sesuatu pun yang terlindung
inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya, itu dalil di antara dalilnya, ya. Innallaha sami'un alim. Allah lagi mendengar, lagi amat mengetahui. Banyak dari dalil Al-Quran menyebut bahawa Allah adalah amat mengetahui. Kalau Allah tidak mengetahui, Allah jahil, maka tidak adalah alam ini wujud dengan begitu rapi. Adanya alam wujud dengan begitu rapi, dengan sempurna, memberi dalil bahwasanya yang mencipta jadi itu adalah Tuhan yang Maha Alim, yang mengetahui. Itu kita nak faham. Jadi lawannya adalah jahil. Baik. Yang ke-10, mautun. Artinya mati seperti dikatakan Tuhan hidup dengan bernyawa atau bersusun daripada anasir yang 4, api, air, tanah dan angin, atau hidupnya berkehendakkan makan dan minum. Kaitkan, maknanya disamakan Allah dengan makhluk, ya. Bila kata Allah tu maut ni maknanya dia menerimai sebab yang mati itu adalah makhluk, ya. Setiap makhluk bila sebut makhluk mesti mengakhiri dengan maut. Jadi kalau dikatakan Allah itu juga maut, maka tentulah disamakan dengan makhluk, ya. Antaranya mungkin tersusun daripada beberapa anasir, macam seperti kita maklum tanah, air, api, angin itu adalah anasir 4 yang ada kepada makhluk manusia khususan, ya. Demikian itu adalah mustahil, kerana Allah adalah Tuhan yang hidup, yang tidak ada langsung mengapi, tidak ada pengakhiran, tidak ada kebinasaan, apatah lagi maut, mati, ya. Subhanallahil hayyul ladzi la yamut. Maha suci Allah, ya, yang hidup, yang tidak mati. Itu artikan sebagai dalil kita menyebut lepas sembahyang ada zikir, kan. Bila kita sapu muka ada zikir, tapi kita tak buat lah. Memang kita tak buat sebab benda-benda tu kenyataan ini tidak dibawa oleh imam-imam, ya. Antaranya zikir bila kita bagi salam tu, kita sapu muka, ada di antara zikir subhanallahil hayyul ladzi la yamut. Sunat kita baca. Sunat. Kita sebut, kan. Jadi itu di antara memberikan erti bahawa Maha Suci Allah yang hidup, yang tidak mati. Kita kena sebut begitu lagi. Sebab itu kita akan sembah Allah seterusnya. Sembah Allah secara abadi. Kerana Allah adalah abadiyun, kekal, itu di antaranya. Baik. Yang ke-11 tadi ini, yang ke-10, yang ke-11, ya, yang ke-9, yang ke-10, yang ke-11, samamu maknanya tuli. Allah tu adalah tuli, pekak. Tak dengar, ya. Itu adalah satu perkara yang juga mustahil ke atas Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak diterima oleh akal yang waras, ya, bahawa Allah adalah zat yang tuli. Ini mesti kita faham dan kita letakkan kepada pegangan kita yang benar-benar sahih. Jangan salah dan jangan silap. Maksudnya setiap perkara yang kita bercakap didengar oleh Allah. Tapi pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala didengar bukan dengan kaedah cara mendengar manusiawi, ya, ataupun makhluki, ataupun secara hadisi baru, ya. Bila kita secara makhluki, secara manusiawi, secara hadisi ni maknanya kita ada telinga, ada daun telinga, ya, ada gendang telinga, ada suara, ada deringan. Ini semua memberi erti bahawa semuanya itu tidak ada kepada Allah. Ada yang kata pula Allah ada telinga Tuhan tak macam kita. Itu tak betul, Kalau dia ada telinga, dia kena bergantung kepada telinga, lemah, ya. Bila dia terdengar, dia melihat bergantung pada mata, dia melihat, mendengar bergantung pada telinga, lemah bergantung pada telinga, ya. Sedangkan Allah itu adalah Al-Qayyum, berdiri sendiri, nampak tak? Al-Qayyum. Bila Al-Qayyum ni maknanya dia bersih, bukan dengar kena ada apa-apa sokongan telinga dan bagai-bagai. Melihat tidak ada sokongan apa-apa, cahaya ke bola mata, ya. Kalau ada benda-benda lain, maknanya bersusun. Jadi Allah tu bersusun, sudah menerima apa yang disebut sebagai bersusun, maka ternapilah. Kita sebut dalam sifat yang kita baca dalam wahdaniyat dulu, di antaranya kam
Kam muttasil. Kam muttasil fi sifat. Kita ulang balik lama tu. Kam muttasil fi sifat, maknanya sifat Allah itu bersusun. Macam kita. Ya. Bila dengar, ada telinga, ada daun telinga, ya, ada gendang telinga, ada deringan. Kalau melihat, ada bola mata, ada cahaya mata, ya, ada kornea, ada anak mata, ada selaput mata, ya, ada cahaya. Ini artinya kam muttasil fi sifat. Mustahil. Itu kena baca tu, ya. Ini dalam bab wahdaniyat kita dah baca dulu. Ya, jadi makanya Allah adalah Al-Qayyum, di mana dia berdiri sendiri. Qiyamuhu bi nafsih. Ya, dia berdiri sendiri. Dia melihat sendiri, bukan dengan mata, mendengar bukan dengan telinga. Itu kita nak faham tu, ya. Baik. Maka dikata sini tulis seperti dikatakan Tuhan mendengar dengan alat lubang telinga, atau ia mendengar pada hampir tetapi tidak mendengar pada yang jauh macam kita, ya. Dekat dia dengar, jauh tak dengar. Ya, bisik-bisik tak dengar. Ya, atau yang mendengar pada yang bersuara saja, tak ada suara tak dengar. Ya, ini adalah semua sifat makhluk. Yang ke-12, amah, artinya buta, ya. Seperti dikatakan melihat Tuhan dengan biji mata, atau tiada melihat ketika gelap, atau tertentu melihat pada yang hampir jua. Dekat-dekat nampak, jauh-jauh tak nampak. Ada terang nampak, dan gelap tak nampak. Ini kita nak fikir, maknanya sebagai satu sifat yang mustahil. Kita boleh kupas sendiri yang tu lah. Bila kita sebut, kita kaitkan antaranya yang tadi. Kalau kita ambil wahdaniyat, dia semua bahagian sifat dia masuk dalam rumpun kam muttasil fi sifat, kam munfasil fi sifat. Dia ada dua cara, ya. Kita kena faham itu betul-betul. Kita guna dia. Kam muttasil maknanya berada pada diri Allah tetapi bersusun. Ya, suatu sifat yang berdiri kepada Allah tetapi dia bersusun seperti kita. Itu kita panggil kam muttasil fi sifat. Mendengar dengan telinga, melihat dengan mata, memegang itu dengan tangan, ya. Ya, merancang dengan akal. Itu kita panggil kam muttasil fi sifat. Ya. Kemudian kam munfasil fi sifat, ada satu zat yang macam dia, ada sifat lain yang macam sifat dia pun tak boleh, ya. Kalau kata ada orang mendengar, dia mendengar macam Allah, dia mendengar. Ada orang kata aku dengar juga tak pakai telinga macam Allah, tak betul, ya. Tidak ada zat, tidak ada makhluk, tidak ada yang lain daripada Allah yang seperti Allah. Itu kena faham. Maka ini terelak, ternafilah unsur-unsur sembahan kepada makhluk, ada pada mana persembahan-sembahan yang lain, ya. Jadi makanya seperti yang dibuat oleh orang penyembah berhala, wasaniun, kan. Bahagian Tuhan yang mendengar. Kalau kita bercakap yang elok-elok, puja-puji kepada Allah, puja-puji kepada berhala tu, dia buat telinga berhala tu besar gitu. Ya, ada berhala telinga dia besar daripada muka. Ya, maknanya dia dengar yang baik-baik. Kononnya lah berhala ni dengar yang baik-baik. Diperancang, dibuat pakai akal dia sendirilah, ya. Jadi itu yang kita salah ni. Ataupun ada makhluk yang boleh mendengar seperti Allah. Itu juga masuk dalam kam munfasil fi sifat. Ya, itu kita nak faham dia begitu. Baik, sambung. Kemudian masuk pada yang ke-13, ya, al-bakamu, bakam, ya. Al-bukmu atau al-bakam artinya keluh, seperti dikatakan ia berkata-kata dengan berhuruf, bersuara, berlidah, atau ada dahulu kemudian, ya, sebagaimana yang baru berkata. Itu nak kena faham dah, ya. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala ni kita letakkan sebagai zat yang boleh yang bergantung kepada lidah, bergantung kepada huruf, ya, suara dan bagai-bagai. Sedangkan Allah juga berkata-kata, wa kalamallahu Musa taklima, berkata-kata akan Nabi Musa dengan kalimah yang sempurna.
Kalimah sempurna ni maknanya tidak ada huruf, tidak ada suara, ya. Selama 30 malam. 30 malam, ya. Allah berkata-kata langsung. Musa tak bercakap, dia dengar, ya. Allah pun berkata-kata dengan dia terusan, ya, selama 30 malam. Dan dihitung-hitung kalau jadi huruf, kalau dinisbahkan sebagai huruf, sebagai kalimah. Ni ulama-ulama punya kaji lah, ya. Ini bukan hadis tak sebut pun macam tu, ulama kaji. Nah, tempoh masa yang bercakap dengan Allah berkata-kata Nabi Musa tu mengambil jumlah kalimah 140,000 kalimah. 140,000 kalimah, ya. Makna kata 3 kali baca Quran, ya, 3 kali baca Quran, ya. Sama dengan 140,000 kalimah kalau dihitung secara kalimah, ya. Tapi tidak ada kalimah. Allah berkata-kata Nabi Musa itu tidak ada kalimah, ya. Tapi disampaikan kepada telinga Nabi Allah Musa dalam bentuk kalimah, ya. Kalimah yang begitu indah, yang begitu menarik, yang tidak ada, ya, tolak bandingnya dibandingkan dengan makhluk. Maka jadilah Nabi Allah Musa sudah mula bertambah-tambah merindui, ya, untuk melihat Allah. Maka tu dia minta nak tengok Allah, ya. Kita pun kalau tengok suara sedap-sedap ni, kita nak tengok orang lagu mana, ya? Tengok suara sedap, cakap dalam telefon suara sedap, tentu kita nak tengok, kan, macam mana orang ni. Tidak, ya? Macam itulah. Sudah ada satu sifat pada manusia ni, dia suka, ya, kepada benda-benda yang tersembunyi, yang rahsia, bagai-bagai. Jadi makanya Nabi Musa pun suka nak tengok Allah. Sebab tu kita kalau banyak baca Quran, ya, banyak kita baca Quran, kita akan jadi rindu kepada Allah. Akan datang perasaan rindu kepada Allah, ya. Ya, dia ada syauq, ya, kita nak rindu kepada Allah. Sampai tahap tempoh, sampai kepada peringkat syauq tu akan datanglah, ya, berbagai-bagai kemudahan yang akan terbit di berdiri kita. Kemudahan untuk beramal, ringan untuk beramal, akan mula ringan untuk beramal. Itu rajin baca Quran, banyak baca Quran, dia akan jadilah makam, kita akan dapat makam syauq, ya, makam rindu. Bila kita rindu kepada Allah, maka akan mulalah kita melakukan berbagai-bagai perkara istimewa amal ibadah untuk Allah, ya. Ada saja benda ibadat kita nak buat, ya, kerana untuk mengatasi rindu kita kepada Allah. Itu kelebihan Al-Quran, ya. Jadi maka tu Nabi Musa pun nak minta tengok Allah. Jadi Allah kata lantarani, kamu tak boleh tengok aku. Itu kenyataan diberikan. Tapi kiranya kalau boleh kamu lihat kepada jabal sebelah Saint Catherine, bukit yang Nabi Allah Musa berdiri itu, ada satu bukit lagi. Allah kata kalau kamu boleh nampak, boleh tengok bukit itu berdiri tetap pada tempat dia, maka kamu boleh tengok aku. Jadi Allah tajalikanlah dia punya nur, bukan zat nur, ya, zat dan sifatnya kepada bukit itu. Maka bukit itu tak boleh tanggung. Bukit tak boleh tanggung sebab bukit dia makhluk yang tidak berakal, makhluk yang tidak hidup, ya. Maka pecah. Itu yang law anzalna hadzal qur'ana 'ala al-jabal rata'itahu khashi'an mutasadi'an min khasyatillah. Al-Quran sebut kiranya kalau diturunkan Al-Quran di atas satu bukit, maka kamu akan lihat bukit itu hancur pecah kerana takut kepada Allah. Nampak, ya? Dia turun ni apa tadi ni? Tajali nur Allah Subhanahu wa taala. Nur sifat dia, nur zat dia. Itu yang kita nak, tuan-tuan. Kita kena dapat yang tu, ya. Nur zat Allah tu kena masuk dalam limpahan nurani kita. Kalau nur itu tidak terpancar di nurani kita, kita tidak akan nampak kebesaran Allah. Kita tidak akan nampak, ya, Rahman dan Rahim Allah. Kita tidak akan nampak, ya, kekuatan kekuasaan Allah. Kita tidak akan nampak keperkasaan Allah. Tak nampak. Apatah lagi akhirat, ya. Kita perlu kepada itu. Jadi setiap kali bila kita basuh muka, ambil wuduk basuh muka tu minta
masa ambil wuduk tu basuh muka minta kepada Allah, ya Allah limpahilah, ya, tajalilah nur sifatmu ke jiwaku ya Allah, ya. Itu dia. Tiap-tiap kali basuh muka minta minta kepada Allah. InsyaAllah Allah akan beri. Bila kita dapat nur pancaran Allah tadi ini, kita akan nampak kebesaran Allah. Kita akan rasa senang, seronok nak buat ibadat, ringan sembahyang, suka buat sunat-sunat. Nampak baru jadi kita akan jadi mula merindui dan sayang kepada Allah. Akan terbalaslah cinta. Allah cinta kita, kita tak balas. Kita belum balas cinta Allah lagi, ya. Kita kena balas cinta Allah. Itu penting, ya. Penting sangat-sangat, ya. Cinta makhluk kita balas macam mana pun tidak memberikan apa-apa manfaat kepada kita. Nampak tak? Ya, sayang isteri, kita kena tinggal isteri. Atau sayang isteri, isteri kena tinggal kita. Betul tak? Dan dia tak boleh berikan apa-apa kepada kita. Kita pun tidak beri apa-apa kepada dia. Ya, hanya duk sayang tang tu ya, buat apa? Tapi kalau cinta kepada Allah, kita akan mendapat kekayaan yang luar biasa, kekayaan jiwa. Ketika itu kita sudah sampai kepada makam fakir. Fakir maksudnya hanya berhajat kepada Allah, tidak berhajat kepada makhluk. Ya, akan sampailah kita menduduki mercu ubudiyah yang sempurna. Sambung insya-Allah sikit lagi kita tengok di sini, ya. Baik. Kemudian katanya lagi musannif ke-13, al-bakamu artinya keluh seperti dikatakan ia berkata-kata dengan berhuruf, bersuara, berlidah atau ada dahulu kemudian sebagian baru berkata. Yang ke-14, kaunuhu ajizan. Kaunuhu ajizan artinya keadaan yang lemah daripada menjadikan mungkin. Mungkin ni seluruh makhluk kita panggil mungkin, ya. Yang ke-15, kaunuhu karihan. Keadaan Allah yang benci. Ya, di sini tak mahu dia kata, ya. Karihan ni benci, keadaan Allah yang benci. Ya, Tuhan ada sifat benci. Silap dia buat Abu Lahab. Silap dia buat Firaun, ya. Bukan begitu, ya. Allah sendiri dengan ihsan Tuhan harus mencipta makhluk-makhluknya, sama ada makhluk itu baik atau makhluk itu jahat, adalah di atas ihsan dan keharusan Allah. Itu kita kena faham. Jadi bukan lemahnya Allah. Jadi makanya tidak ada sebarang kelemahan pada Allah dan tidak ada sebarang kebencian pada kehendak Allah. Yang ke-16, kaunuhu jahilan, balik kepada jahil, artinya keadaan yang tiada mengetahui. Yang ke-17, kaunuhu mayyitan, yakni keadaannya yang mati. Ke-18, kaunuhu asam, artinya keadaannya yang tuli. Yang ke-19, kaunuhu a'ma, a'ma artinya keadaan yang buta. Yang ke-20, kaunuhu abkam, artinya keadaannya yang keluh. Semua sifat ini mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita artikan sebagai sifat yang mustahil, insya-Allah. Cakap itulah kita sambung bab fiqh pula. Ini bab tafsir pula, ya, insya-Allah. Dia sifat yang harus ni kita akan baca kemudianlah. Sifat harus ni panjang, ya. Kita tangguh dulu untuk kuliah kita insya-Allah lepas Syawal, masuk lepas Ramadan, ya. Lepas Ramadan kita sambung balik, ya, insya-Allah. Kita ambil tafsir, ya. Tafsir kita masuk ayat berapa ni? Ingat lagi, saya tak tanda ayat berapa. Tiga puluh empat, ayat 34, 34, ya. Ma'arij ayat 34. Walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun, ya. Betul, ya? Yakni pada surah Al-Ma'arij pada ayat 34, walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun,
Dan orang-orang yang terhadap sembahyang mereka pelihara baik-baik. Di awal ayat kita jumpa yakni mereka yang mengekalkan dalam sembahyang, ya. Yakni golongan yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, illal musallin, ayat 22. Kemudian sambung Allah di terus sudah 22, ya, walladzina hum ala salatihim daimun, yakni mereka itu atas sembahyang tetap mengerjakan, sembahyang daim dia panggil, salatul daim, ya. Itu yang tinggi sikitlah. Antara salat yang kita sembahyang biasa ni salatul qaim, salatul qaimah yang kita buat sekarang ni 5 waktu, ya. Jadi kita pelihara sembahyang tu. Pelihara apa sembahyang tu? Memelihara ruhnya. Ruh solat itu kita pelihara, hakikat solat itu kita pelihara, itu panggil salatud daim. Salatud daim. Ya, ruh solat tu kita kena pelihara, hakikat solat itu kita kena perpanjangkan. Tu yang berat tu, ya. Kalau boleh jaga yang tu, jadilah solat kita salatud daim. Itu tinggi, ya, paling baik. Kemudian di akhir ayat ini pada ayat 34 Allah ulang lagi sekali, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang terhadap sembahyang mereka pelihara baik-baik, ya. Ini terhadap sembahyang mereka itu dijaga dengan betul. Yang ni apa nama, pada ayat 34 lah, ya, yang disebut di sini, iaitu mengingatkan kita kepada kelebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, khususan kepada orang-orang yang melihara sembahyang. Tuhan telah menyebutkan sifat utama orang beriman, iaitu sembahyang yang tetap daim. Di ayat ini diulang sekali lagi, iaitu bahawa sembahyang itu terpelihara baik-baik. Ada orang yang tetap sembahyang, asal waktu telah masuk dia segera sembahyang, betul? Tetapi belum tentu sembahyangnya itu dipeliharanya. Sembahyang yang terpelihara ialah yang dikerjakan dengan khusyuk dan tertib. Khusyuk ada 3 peringkat, ya. Kita terang dulu, khusyuk ni ada 3 peringkat. Kita kena ambil peringkat pertama dulu. Peringkat pertama tu maknanya melaksanakan salat itu seperti yang ditunjuki oleh hadis baginda besar Nabi SAW, dengan bayannya dijelaskan oleh para alim ulama yang mujtahid. Itu kita sebut sebagai rumusan yang disusun oleh imam-imam mujtahid, ya. Sembahyang mengikut mazhab-mazhab yang dikhususkan, itu adalah tingkatan khusyuk yang pertama. Bila kita buat sembahyang lagu tu tepat, betul, berjalan dengan begitu rapi, ya, sejalan dengan sunnah Nabi, ya, dan juga selandas dengan ulama-ulama mujtahid, maka sembahyang itu seolah-olah macam kita melihat Tuhan depan. Jadi kita macam tu, seolah-olah melihat, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat dia. Jadi kamu buat tu artinya khusyuk yang pertama. Khusyuk yang kedua, ya, kamu merasai bahawa kamu sedang diawasi dan dilihat. Itu lebih, ya, itu yang tinggi, ya. Maksudnya Allah mendengar bacaan kamu, kalam-kalam kamu, baca kalam dengan betul. Allah melihat setiap pergerakan, perbuatan kamu, sembahyang kamu. Itu kena jaga tu, ya. Nak kena jaga banyak perkara nak jaga tu. Kalau perkataan kalimah, kita jaga bacaan lah, ya. Bacaan-bacaan kita yang rukun 5 tu, rukun qauli yang 5 tu kita kena jaga sungguh. Sebab Allah mendengar. Bukan makmum dengar, Allah yang mendengar. Tok Imam kalau ada pegang lagu tu, tak ada lah kata, tak ada gelabah dia, ya. Dia boleh berdiri depan Allah, ya. Sebab dia berhadapan dengan Tuhan. Bukan duk dengar, nak bagi makmum dengar, ya. Jadi sebab Allah yang maha mendengar, hakikatnya Allah mendengar kalam dia sendiri. Jadi kita baca dengan betul.
Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan gerak kita tu, daripada segi pakaian kita, ya, persediaan pakaian kita menghadap Allah tu sendiri. Sebab Tuhan tengok. Kalau orang sedang yang ni, jaga betul-betul pakaian tu. Kemudian pakaian-pakaian tu pula mestilah pakaian yang betul-betul melambangkan kepada hamba yang tawaduk kepada Allah. Jangan pakai pakaian-pakaian sombong. Nampak tak? Itu nak kena jaga tu nah. Hendaklah bersih. Antaranya syarat-syarat sah sembahyang mengajak kita bersih sampai kepada menjaga aurat sembahyang lagi. Aurat tu banyak orang tak sedang. Aurat ni saya nak tekan sikit. Boleh lah. Tentang mana aurat ni? Kita duduk pakai kain pelikat dia jaga. Kalau pakai kain pelikat tu, bila kita sujud, terbuka belakang tu nampak lutut, maknanya kita telah mendedahkan aurat sembahyang tu batal. Sedang tak? Sedang tak? Kalau orang tembun-tembun ya, orang tembun-tembun ni pula, kalau dia pancang kaki tu, masa duduk pancang tu, dia terbuka sikit, orang belakang nampak. Betul tak? Saya ni hampa tengok sembahyang sunat, orang sembahyang. Hampa tengok sendiri. Banyak berlambak-lambak. Nampak tak? Ya. Aurat daripada sekeliling tu kena jaga. Orang pakai jubah, pakai kain, sama ya? Kain tu yang mustahab. Maka itu yang afdal pakai seluar. Kalau orang tembun-tembun ni pakai kain pelikat, pakai seluar lah dalam. Pakai seluar panjang. Ya, ini ada dalam kitab ni. Ini bukan rumusan-rumusan yang dibuat oleh ulama-ulama biasa ya. Memang ada tulis dalam kitab 800 tahun dulu punya kitab dah tulis ya. Ya? Tu dah. Haji Hamid dia biasa dengar Pak Haji Saman Kati sebut dalam Kashful Lisam, kitab masa Pak Haji Saman Kati baca dulu ni, ulama Perak tu Haji Hamid dengar ya, kitab Kashful Lisam juzuk yang pertama, dalam kitab tu ada sebut ya, bila kita pakai kain pelikat, bila kita sujud, kita buka kaki kita, orang belakang nampak aurat kita, artinya kita telah mendedahkan aurat, batal sembahyang. Confirm. Nampak tak? Maka tu kena pakai seluar panjang. Sehingga ada hadis Nabi. Ada hadis, bumi memohon ampun kepada orang yang pakai seluar. Ada hadis tu. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bumi memohon ampun kepada orang yang pakai seluar. Itu dia. Kita nak pakai orang kurus-kurus macam saya pun kira kurus jugalah lah gemuk. Kita kena rapat kaki. Bila kita sujud, kita mari rapat kaki kita. Jadi tak nampak aurat tu tak terbuka. Nampak tak? Jangan buka luas. Kalau buka luas, orang belakang nampak, artinya kita telah mendedahkan aurat, batal sembahyang. Berlambak-lambak sembahyang kita batal, kita tak sedang. Nampak tak? Tambah-tambah kalau orang tembun-tembun ya. Orang tembun ni memang tak boleh lari ya. Dia buka kaki tu, cekang kain pelikat tu, nampak sampai ke lutut, sampai ke paha dia. Awal lutut pun nampak, batal sembahyang. Kerana dia telah mendedahkan aurat. Nampak tak? Faham ya? Ini kena serius ni tuan-tuan ya. Jangan pandang benda ni ringan. Kita tak bawa kitab, dia saya bawa kitab dia. Kitab Arab dia, asal 800 tahun punya kitab dia saya baca. Apa dengar? Itu dia kata tadi ni, yang tulis ni Imam Al Haram, Syekh Nawawi Al-Bantin, ulama besar. Ya. Imam Melayu Masjidil Haram, 4 orang imam Melayu. Maknanya kata imam Melayu nak jadi imam Masjidil Haram dia bukan jalan-jalan, mesti kena alim sungguh. Pasti dia nak kena tengok orang Arab ni. Nampak tak ya? Maknanya kata dia punya pengetahuan ilmu dia mesti lebih daripada ulama-ulama Arab baru boleh duduk jadi imam. Dia yang tulis kitab ni. Nampak tak? Syekh Umar Nawawi Al-Bantin, orang panggil dia second Nawawi. First Nawawi Abu Syarfun Zakaria, Imam Nawawi yang tulis hadis 40. Dia ni second Nawawi. Nampak tak? Hebat jadi kitab tu tak ada dalam kitab Melayu, tak ada dalam bahasa Melayu, dan tak sampai di Nusantara kita. Hanya di belah Jawa Tengah ada, Madura ada ya. Belah Malaysia ni tak ada. Jadi kita hanya baca Nihayatuz Zin je. Di sini kita baca Nihayatuz Zin satu kitab dia. Haji Hamid bisa pegang kitab tu kan. Nihayatuz Zin. Pak Saman baca juga kitab.
Tapi kita Arab lah, bukan Melayu, ya. Tapi ada terjemahan dalam bahasa Melayu sekarang. Nihayatul Zin tu ada terjemahan, tuan-tuan boleh beli di kedai kitab. Pergi kedai kitab, minta Nihayatul Zin. Nihayatul Zin, kitab fiqh, dalam tu ada sebut. Ya, tuan-tuan baca kitab fiqh, ya, kemas, dia susun elok, antaranya itulah. Ini kita masuk khusyuk yang pertama, tuan-tuan. Kita ringkaskan. Jadi itu bahagian pertama kita kena jaga. Keadaan pakaian kita, keadaan aurat kita, ya. Silakan muazzin menggunakan azan, silakan. Ya. Offset sementara. Allah. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu an la ilaha syarika lah. Anna Muhammadan abduhu rasuluh. La haula. Wala haula wala quwwata illa billah. La haula wala. Allah akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jalali wa Allah rabbul alamin. Sayyidana Muhammadan fadilah. InsyaAllah kita lanjut pada bab yang kita sebut tadi ni. Khusyuk yang kedua kita membawa, iaitu pada makam muraqabah, maknanya Allah melihat kita, mendengar kita, merhati pergerakan-pergerakan kita, maka kita akan jaga dengan lebih rapi, dengan lebih sempurna. Kita akan berhadap dengan Allah dengan begitu tetap, dan kita merasai kebesaran Allah itu jelas di hadapan kita. Itu dindaki pertama. Jadi makanya khusyuk yang ketiga ni payah sikit lah, dia masuk pada makam mukasyafah. Jadi tak semua orang yang boleh sampai kepada makam ni. Kita sampai hak 1 nombor 2 pun jadi dah. 1 nombor 2 pun dah cukup, ya. Nombor 2 tu kita bawa apa yang kata tadi ni, kita bawa ruh solat tu. Ruh solat tu yang maksud kita nak bawa di sini, kita kena bawa 6 perkara lah. 6 perkara tu kena ada dalam diri kita sentiasa, ya. Yang pertama, hati kita mesti hadir kepada Allah, senantiasa hadir kepada Allah. Hadir ni makna kita sentiasa mengingati Allah, ada nama Allah, dan banyak berzikir. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat memahami perbuatan-perbuatan Allah yang berkisar sekeliling kita, yakni dalam melihat kepada jurusan tauhidul af'al, perbuatan Allah. Yang ketiga, kita mesti ada takut kepada makam Tuhan, ya. Mesti ada takut pada makam Tuhan, yakni makam Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita kena takut di sini.
iaitu makam ketuhanan ada 3 Allah sebagai sembahan, Allah sebagai malik, Allah sebagai ilah, Tuhan. Sembahan, malik dan juga sebagai ilah, Tuhan. Ini ada dalam qul a'udzu birabbin nas. Senang nak faham ada 3 mula tu. Itu kita bawa makam Tuhan. Sebab tu kita mula makam Tuhan. Bila kita nak tolak was-was, kita kena diri kepada 3 makam. Maka dia panggil takut. Walaman khafa maqama rabbih jannatan. Al-Quran kata, bagi orang yang takut pada makam Tuhan 2 syurga. Syurga dunia dia sudah dapat bersama dengan Allah. Itu syurga dunia. Kita berdamping dengan Maha Kaya, bersama dengan Maha Kaya, dengan Maha Perkasa, dengan Maha Berkuasa. Oh, cukup besar tu. Kalau kita sudah berdamping dengan yang Maha Kaya, Maha Berkuasa, itu sudah besar daripada segala-gala. Ini kita tolak tu ya. Yang menyebabkan kita tak berdamping kerana was-was, ada gap, ada tutup, ada litupan, ada hijab menyebabkan kita tak sampai. Itu dia panggil was-was. Jadi nak tolak was-was, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3. Nampak? 3 tu makam Tuhan. Itu makam Tuhan, ya. Makhluk tidak ada makam tu. Makam Tuhan yang pertama, dia sebagai Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dia punya dasar dia, dalil dia alhamdulillahirabbil alamin. Ya, makam Tuhan yang kedua sebagai ilah. Sebagai malik, raja bagi segala raja. Dia punya semua. Sebab tu alam langit bumi dia punya. Al-Malikul Quddus. Itu nombor 2. Ya. Al-Malikul Quddus salamul mu'minul muhaminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Dia tutup. Ya. Dan makam yang ketiga, makam ilah sebagai sembahan. Bila kata Allah tu makam Tuhan, makam yang disembah. Lain daripada Allah tak boleh sembah. Nampak tak? Jadi yang layak disembah itulah Tuhan. Inilah kata takut pada makam Tuhan. 3 ni kita kena jaga. Itu artinya takut. Bukan takut rimau. Takut kepada 3 benda itu jangan terlepas daripada diri kita, akidah kita, pegangan kita. Ya, itu mesti ada sentiasa. Sebab tu tiap-tiap malam Nabi suruh kita baca 3 surah tu, nak turun tidur kan. Itu pasal kita lebih faham. Kemudian bagi yang 2. Yang ketiga, kita punya harap selalu kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertolongan Allah sentiasa kita harap. Kita tidak memerlukan kepada siapa yang lain lagi, ya. Jadi kita hanya perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti ada harap penuh kepada Allah. Jangan harap kepada makhluk. Jangan harap kepada yang baru. Taruhkan harapan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerana Allah saja yang boleh mengisikan, boleh memenuhi harapan kita. Itu diistilahkan sebagai raja. Yang ketiga. Yang keempat, ya, kita mesti ada sifat malu, haya kepada Allah. Bawa ruh tu. Ruh salat tu kena ada haya, sifat malu. Malu ni apa? Malu dalam pemikiran. Ni, bukan malu di luar. Luar kita malu dah, tutup aurat semua tu malu dah. Malu dalam ni. Jangan simpan. Ya, sebarang unsur-unsur dunia yang keji, yang hina, yang rendah dalam kepala. Boleh tak? Ya, unsur-unsur duniawi yang hina, yang rendah jangan simpan dalam kepala. Duk simpan ni kita tadi khusyuk, Allahu Akbar, teringat nak menjaga, teringat apa, teringat apa, betul tak? Betul tak? Allahu Akbar, teringat macam-macam. Nak buka kedai cepat, ni pelanggan mari, nanti customer lari. Nampak lah ya? Tak itu nak order apa. Masa tu pula dia main yang macam-macam kan dalam kepala. Ini unsur-unsur duniawi yang kena buang. Itu artinya malu. Boleh faham tak? Nampak ya? Saya nak kupas bagi faham tu malu. Kalau orang tak tahu malu tu macam mana? Luar kita malu dah, tutup aurat semua malu dah. Jaga adab kita, itu malu. Orang perempuan tutup aurat penuh, itu malu. Tapi malu tu tak cukup. Malu tu hanya dalam urusan kehidupan. Malu dengan Allah dalam kepala kamu tu. Jangan simpan benda-benda yang tak elok. Apatah lagi bayangan-bayangan, gambaran-gambaran tak elok. Sebab tu kita dicegah, jangan tengok benda-benda haram. Sebab dia akan simpan. Ya. Al-Imam Syafi'i keluar daripada rumah, dia akan tutup telinga dia, ya. Dia akan tutup mata dia berjalan. Dia tunduk ya, dia tak angkat muka. Kiri kanan orang lalu dia tak nampak. Dia jalan terus ya. Nampak ya. Mata dia. Imam Syafi'i.
Sebab kalau kata aku tengok, aku dapat ingat. Aku dengar apa orang cakap, semua pakat masuk kepala. Oh, dia punya memory very good. Cukup tajam. Imam Syafi'i. Maka dia berjalan, dia akan tunduk mata dia, tak akan tengok orang. Telinga dia tutup rapat. Sampai di tempat baru dia buang. Ya. Kalau dia baca buku, kitab, dia kena tutup sebelah. Sebelah dia baca. Kalau dia buka dua-dua belah masuk sekali. Kacau. Nah. Imam Syafi'i tuan-tuan, punya hebat. Tak nak bagi dekat dia tu. Itulah imam kita. Kita mesti merasai bertuah, ya, dapat duduk di bawah mazhab imam ni. Kita kena jaga lagu tu. Baik. Dan seterusnya kita mengambil dan sampai kepada sifat apa? Sifat mahabbah, cinta, sayang. Kena ada rasa sayang kepada Allah. Sebab itu banyakkan bismillah. Bismillah sebut 3 kali. Tiap-tiap semua bismillah boleh jadi 3. Kalau boleh dia baca sekali, cuba baca 3. Apa-apa kita nak buat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nak tidur jangan miss 21 kali. Nak tidur bagi jadi betul tiap-tiap malam 21 kali. Nampak dah ya? Akan datanglah sifat rasa sayang kita kepada Allah. Berbalas cinta, ya. Kita banyak menyebut sama orang tu, kita akan sayang kat dia. Betul tak? Allah bila kita banyak menyebut Bismillahirrahmanirrahim, pelan-pelan sebut, jangan gopoh. Baca elok-elok. Ya, nak tidur baca 21 kali. Semua pergerakan kita. Awal-awal bangun tidur aja bacalah Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nak minum kan, nak apa buat, jalan berkat. Nampak tak? Setiap gerakan kita, nak bawa kereta, nak apa semua, bismillah 3 kali. Boleh tak? Nak makan pun sebut. Imam Ghazali sebut kan, bila nak makan, bismillah pertama suap. Suap yang kedua, bismillahirrahman. Suapan yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam Ihya Ulumuddin ada sebut. Imam Ghazali sebut. Ya, dia nak lagu tu. Baru kita akan rasa sayang dengan Tuhan. Akan timbul rasa sayang. Allah akan tanam rasa sayang dalam diri kita. Nampak? Kepadanya. Itu artinya. Dan perbanyakkan amalan sunat. Sunat apa nak jaga ni? Sunat apa kita nak jaga? Sunat subuh nombor 1. Jangan tinggal. Untuk mendekatkan dengan Allah supaya Tuhan sayang. Sunat subuh. Kedua, sunat maghrib ba'diyah. Nah. Ya, jangan tinggal. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Nampak tak? Kemudian 4 rakaat sebelum asar. Ini nak bawa sayang kepada Allah. Boleh tak? Kuat. Yang lain tu hampa buat sendirilah. Tak ada masalah. Nampak? Kita tekan yang tu dulu. Subuh 2 rakaat. Ba'diyah maghrib. Sehingga kan maghrib dia ada hadis Nabi, orang yang mentinggal sunat ba'diyah maghrib amat menyusahkan rakib dan atid. Tu dia ada hadis. Rakib dan atid jadi susah kalau orang tu tak sembahyang sunat ba'diyah maghrib, tahu? Ada hadis tu. Sampai tahap tu nah. Apalah kawan ni, kita duk tunggu, duk jaga dia tak sembahyang sunat ba'diyah maghrib, nampak tak? Menyusahkan, ya? Dan melemahkan kedua malaikat rakib dan atid duk tulis kita tu. Duk dengar ni, kita duk tulis. Dia bercakap, ya. Kerana mengabaikan ba'diyah maghrib. Nampak besar ba'diyah maghrib. Penting, ya. Dia iring kepada 3 maghrib tu lambang witir siang. Maghrib tu lambang witir siang. Nampak tak? Pasti ada 3. Nampak tak? Kita buat sunat tu witir malam. Tu lain. Nampak tak? Sebab tu maghrib 3. Dia panggil witir siang. Semua tu rahsia tu kena tahu lah, ya. Baru kita dapat lihat kebesaran dia. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Ba'diyah tak apa. Sebelum tu 4. Nampak tak? Dan 4 rakaat sebelum asar. Dirahmati Allah akan orang yang sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Tak mau ke rahmat ni? Tak mau. Nabi kata dirahmati Allah. Orang yang sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Tak mau. Tak mau rahmat Tuhan. Tak mau rahmat Tuhan, nak rahmat siapa?
Rahmat Allah tu kita tak tahu betapa besar. Ya. Rahmat Allah tu begitu besar dia nak bagi kepada kita. Kita tak nampak. Tapi kalau kita buat, ya Allah, rahmat-Mu aku harapkan ya Allah. Kerana Tuhan Kau lah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Limpahi rahmat-Mu ya Allah. Ya, kita buat sembahyang elok-elok. Tapi kena buat sembahyang tu elok-elok lah. Sembahyang sunat tu kena lengkap ya. Jangan nak main batuk-batuk ayam lah. Buat lagu sembahyang fardu juga. Sembahyang sunat tu kena buat lagu sembahyang fardu, tuan-tuan. Nampak tak? Sebab sembahyang tu turun daripada Allah, dibawa oleh Nabi, tak ada beza. Sembah Tuhan yang sama, betul tak? Sebab tu kita kena buat dia punya performance tu kena lengkap seperti mana fardu. Cukup dengan iftitahnya, cukup dengan surahnya, cukup dengan zikir-zikir tasbihnya, bagi lengkap. Baru boleh dapat yang ni. Boleh dapat makam ni. Kalau sekarang main Fatihah saja, tak jadi benda. Nampak tak? Dia kena buat lengkap, sempurna. Macam sembahyang fardu. Sebab kita menyembah Tuhan yang sama. Ya? Ya? Begitu. Baik. Kita masuk habis. Kita pindah lagi kepada ayat yang yang record, yang ini pada ayat berikut Tuhan sebut, ya. Bagi mereka yang sembahyang, yang kata tadi ini sembahyangnya sembahyang daim, walladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun. Yani orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga kelak akan dimuliakan, mukramun. Inilah janji yang benar daripada Tuhan, iaitu bahawa sekalian mereka itu yang telah melengkapi segala syarat tadi. Syarat sebelumnya, syarat dengan Allah dan syarat dengan sesama insan, Tuhan telah berjanji akan memberi mereka kemuliaan dalam syurga. Ayat serupa ini bertemu pula pada surah yang 23, surah Al-Mu'minun. Dari hal orang beriman di surah tersebut bertemu kemenangan yang akan dicapai kaum yang beriman sejak daripada ayat 1 sampai ayat 11. Surah Al-Mu'minun kita dah baca. Di surah itu, surah yang ke-70 Al-Ma'arij, ya. Dan ayat 19 sampai 35 di ujung janji ayat 35, Allah menjanjikan bahawa orang-orang itu akan dimuliakan dalam surga yang tersediakan. Sedang dalam surah Al-Mu'minun ayat 10 dan 11 dikatakan bahawa mereka akan menerima waris itu surga Firdaus. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna firdausa hum fiha khalidun. Tuhan sebut dalam surah Al-Mu'min, mereka lah para pewaris surga Firdaus. Ya, Tuhan sebut. Baik. Kemudian di pangkal surah Al-Mu'minun ayat 1, Tuhan berikan kepastian bahawa orang beriman telah mendapat kemenangan. Qad aflahal mu'minun, kan? Surah Al-Mu'minun kita lihat ayat mula, ya. Syarat-syarat ini mereka penuhi. Keutamaan kemenangan itu ada pada dua masa. Iman yang sukses. Iman sukses ini dijelaskan dalam surah Anfal pada ayat 2, kan? Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila sebut akan nama Allah, gemetar hati itu, hidup, gemetar, ada ruh, ada nur, ada warid. Nah, hati itu hiduplah, ada nur, ya, ada warid. Ya, warid ni artinya satu limpahan cahaya yang Allah turunkan di hati. Cahaya tu yang kita nak tu, ya. Dia panggil warid. Ya, dia macam urat. Halus, ya, turun. Jadi pendek kata, bila turun tadi ini, kita akan merasailah ulama-ulama Jombang, ulama-ulama Malaysia, Ketua Guru saya kata Profesor Dr. Muhabbuddin Wali, pensyarah pada kitab kitab Syarah Hikam, ya. Dia kata akan jelas dapat dirasai kejombangan Allah. Apa jombang Allah ni? Sayang, mesra, manjanya Allah. Akan kita rasa. Rasa bermanja-manja Allah dengan kita. Ya Allah, sedap, itu yang paling penting tu katanya tadi. Maka dikatakan oleh musannif, itulah cita-cita pertama masa dunia, iaitu hilang kegelisahan, keluh kesah jiwa kerana sembahyang memberikan ketenteraman dalam hati. Kebahagiaan kedua di akhirat kelak kerana mewarisi surga Firdaus. Itulah cita-cita terakhir yang diharapkan oleh tiap-tiap orang yang beriman, kerana jika Tuhan telah menjanjikan akan diberi kemuliaan.
di dalam surga Firdaus. Tandanya akan tercapai maksud inti dari segenap perjuangan itu, iaitu keinginan hendak melihat wajah Allah dalam surga Jannatul Firdaus. Kita dapat melihat Allah, itulah paling besar punya nikmat. Ya. Kemudian pada ayat yang berikut, pada ayat yang ke-36 kata Allah Subhanahu wa taala, ya. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِّينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ. Kami yang itu dululah. Ya. Apalah gerangan sebabnya orang-orang kafir itu ke pihak engkau bergegas-gegas. Dari kanan, dari kiri mereka berkelompok-kelompok. Apakah sangat ingin tiap-tiap seorang di antara mereka bahawa hendak masuk ke dalam surga yang penuh nikmat? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya telah kami ciptakan mereka daripada apa yang mereka maklum sendiri. Ya, itu kita ambil dulu ayat tu. Apakah gerangan sebab orang kafir itu ke pihak engkau bergegas-gegas? Menurut Zamakhsyari, seorang ulama tafsir, yang ni dalam tafsir Al-Kashaf. Tafsir Al-Kashaf ni lebih berat kepada rasional. Ya, dia lebih mirip kepada rasional. Ya, dia lebih mirip kepada kemunasabahan akal. Zamakhsyari ini seorang ulama tafsir yang berfaham Mu'tazilah. Kita kena tahu yang ulama tafsir ini punya latar belakang, ya. Bukan nak baca tafsir dia faham, bukan boleh baca terus, ya. Jadi itu artinya Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kashaf, yang ini dalam muhti'in artinya bergegas. Pada ayat itu bersegera datang. Apabila Nabi Muhammad datang, kaum kafir musyrik itu lekas datang berkumpul hendak mendengarnya. Itu memang sudah jadi biasa. Antaranya orang yang akan mengikut Nabi adalah Abu Lahab. Tiap-tiap mana Nabi sampai, nanti adalah Abu Lahab. Jadi kuncu-kuncu yang sama juga akan duduk dengar. Tang mana Nabi berikut, dia nak dengar apa Nabi nak kata. Bila Nabi kata itu bukan dia nak ikut, dia nak bantah. Itu artinya. Mendengarnya itu bukan kerana hendak beriman, melainkan kerana hendak mencari butir-butir perkataan beliau mana yang akan mereka debat, mana yang akan mereka cemohkan dan mereka perkatakan kelak dengan mencari bantahan. Tetapi terjemahan daripada Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir lain sikit. Beliau mengartikan muhti'in ialah bila Nabi datang mereka berserak pergi, tidak mau mendengarkan. Terbalik pula. Kata Ibnu Katsir, tang mana Nabi ada, dia pakat lari, dia tak tunggu. Mengikut ada Zamakhsyari, tang mana Nabi ada, dia berkerumun. Ini dua tafsir yang punya perbezaan, ya. Kemudian dari kanan daripada kiri mereka berkumpul berkelompok-kelompok. Ayat ini sebagai sambungan daripada ayat yang sebelumnya. Jika menurut tafsir yang umum, bila datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum kafir itu pun datang bergegas, hendak mendengarkan bukan kerana hendak iman dan percaya, melainkan kerana hendak memilih kata-kata yang akan mereka salah artikan. Sehabis mereka dengar, mereka pun meninggalkan tempat itu sambil berkelompok-kelompok mencemohkan atau menyalah artikan perkataan-perkataan itu. Dengar? Tak ni pasti adalah komen dia. Semuanya bukan setuju, Semuanya akan komen dengan berbagai-bagai macam tohmahan dan celaan dan bagai-bagai lah. Kalau menurut tafsir Ibnu Katsir, mereka berserak meninggalkan majlis Nabi lalu berkelompok mempergunjingkan beliau. Gunjing ni mengumpat. Ya. Namun maksud isi dari kedua tafsir yang berkumpul bergegas-gegas mendengar Nabi atau berserak-serak segera setelah Nabi datang, maksudnya sama saja, iaitu untuk menyatakan tidak percaya. Dua-dua tadi ni kok mana pun memang dia tak percaya. Yang mari dengar Nabi pun tak mau percaya, yang lari kat Nabi pun pasti tak percaya. Betul tak? Itu dia punya kesimpulan dia kepada keadaan yang kita lihat. Jadi apakah sangat ingin tiap-tiap mereka bahawa akan masuk ke dalam surga yang penuh nikmat? Timbul ayat berisi pertanyaan.
Seperti ini ialah kerana orang-orang yang bergunjing, yang mengumpat dan mencemuh itu biasanya merasa diri masing-masing di pihak yang benar. Sebab mereka tetap mempertahankan pelajaran yang diterima dari nenek moyang. Tidak mengubah-ubah adat istiadat. Duk pakai faham jahiliyah lama dia. Menyembah berhala nenek moyang, kita pun menyembah berhala pula. Yang salah ialah Muhammad. Sebab dialah yang datang hendak merubah-rubah pusaka yang diterima turun-temurun. Oleh sebab mereka merasa di pihak yang benar, mereka pun merasa pula bahawa mereka lah yang patut masuk syurga, bukan Nabi. Bukan pengikut Nabi. Nampak tak ya? Sebab dia jangka dia yang betul. Ini yang berlaku sekarang. Orang-orang Kristian khususan ya. Kita menghadapi negara ni dengan orang Kristian lah. Penyembah berhala tu biar lah, dia tak nak pakai apa dah. Ya. Sebab golongan masing-masing ini menganggap dia adalah betul dan dia akan masuk syurga. Baca faham orang Cina kan? Dia faham masuk syurga, dia mati masuk syurga besok. Kalau tak dapat masuk syurga, anak-anak tolong hantar kereta, hantar rumah, hantar apa semua. Perhati ya. Jadi jangan takut. Ya. Kita mati besok, kita boleh masuk syurga. Kita punya anak-anak ada, dia boleh hantar mai. Nampak tak? Dah. Kena pula jinjang tu. Yang jinjang tu lah yang tolong menurun tu pula. Masuk tu nenek pula kata dulu tu. Dia bercakap suara ayah dia betul. Suara ayah dia betul suara. Ni saya pergi tengok sendirilah di tempat saya duduk kerja di pelabuhan dulu. Ya. Di pantai ada keramaian tu, ya. Bakar bawa kereta lah 2-3 biji kereta dia buat kereta kertas, ya. Dia nak hantar, dia ada jinjang tu mari menurun. Ya, jinjang tu bercakap suara pak dia betul. Aku duduk dalam syurga sekarang, aku dah senang, bagus yang pantak kereta kat aku, nampak dah ya. Aku teringin dulu nak dapat kereta, hari ni yang pantak kereta mai kat aku nak makan sedap-sedap, nampak tak? Jinjang tu bercakap. Jadi hang duk dengar tadi ni tak payah masuk Islam lah, kami dah masuk syurga, nampak? Tok nenek kami dah masuk syurga. Ya. Tuhan dah ampun dekat aku. Tuhan dah terima aku masuk syurga. Hampa selalu ingat dekat aku, nampak boh gambar aku selalu. Itulah. Tak gitu. Ya, nah. Nak jadi cerita. Tu nah. Jinjang tu pula dia pergi park motor tepi jalan, tempat dia park tu tak boleh park. Saat ni polis mai. Jinjang tu lari turun. Nampak tang tu pula dia boleh sedap. Nampaknya. Pasal apa polis nak saman. Itu. Masa tu dia jadi cerita tu lah. Dia duduk di atas. Duduk tingkat atas tu. Dengar polis nak saman, dia pun lari turun jinjang. Betul ubah balik dia punya kereta. Takut polis saman. Itu dia. Punya makam. Itulah. Jadi kita ambil kira begitulah tuan-tuan ya. Jadi pendeknya dalam apa yang disebut oleh musannif sebagai terang di sini. Yang ini kata Allah sekali-kali tidak ya. Kalla, sekali-kali tidak, iaitu bantahan Allah atas persangkaan mereka bahawa mereka berhak masuk ke dalam syurga. Tuhan pun membantah sikap mereka yang jika Nabi datang lalu berkerumun mendengar buat mencari kelemahan, lalu berkelompok untuk mencari dalih membantah kata-kata Nabi itu. Bukan orang-orang semacam itu yang akan masuk syurga. Yang paling pokok ialah bahawa mereka tidak percaya akan adanya hari akhirat atau hari pembalasan. Bagaimana akan masuk syurga orang yang tidak percaya akan hari kemudian itu, padahal syurga akan ada pada hari kemudian. Ya. Sesungguhnya telah kami ciptakan mereka daripada apa yang mereka maklumkan sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan pada ayat di sini. Semua mereka tentu maklum apa yang mereka terjadi, iaitu berkumpulnya dua mani ibu dan mani bapa. Jadilah, jelmalah yang dikatakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah takat itulah ya. Kita akan ambil ayat 40 ni kemudian ya. Ayat 40 insya-Allah pada siri kuliah kita insya-Allah sesudah Ramadan nanti. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.